Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Tumpuan berita. Kawasan Sibu Jaya sedang membangun dari pekan kecil menjadi bandar satelit di Sibu yang indah dan lengkap dengan pelbagai kemudahan. Menurut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg, transformasi pesat dialami Sibu Jaya hasil kerjasama erat Kerajaan Sarawak dan pihak pemaju yang diketuai Pengerusi Eksekutif MCorp Group Berhad Tan Sri Azman Hashim. Katanya Sibu Jaya bukan sahaja dilengkapi dengan kemudahan yang terkini, malah prasarana sukan baru, Pusat Sukan Komuniti Azman Hashim yang disumbangkan oleh Tan Sri Azman Hashim. Sibu Jaya adalah satu kawasan pekan ataupun bandar yang sedang membangun. Dan saya mengucap terima kasih kepada pihak developer yang diketuai oleh Tan Sri Azman yang telah dapat membuka kawasan ini dan bersama-sama dengan Kerajaan Sarawak telah menjadikan satellite town of Sibu yang begitu cantik sekali. Dan malam ini saya rasa tuan-tuan, puan-puan, adik kakak sekalian boleh melihat bagaimana kita mempunyai kemudahan yang terkini untuk kita membangunkan kawasan ini, termasuklah sport center yang dianugerahkan oleh Tan Sri Azman Hashim. Thank you very much, Tan Sri. Premier Sarawak berucap demikian semasa merasmikan pembukaan Pusat Sukan Komuniti Azman Hashim dan Sukan Olimpik Khas Sarawak ke-6 di Sibu Jaya pada Jumaat. Jelas Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari, Sibu Jaya menjadi model pembangunan bandar kerana pelan pembangunannya yang tersusun dan berbeza dari bandar lain. Saya secara kebetulan dilantik menjadi Menteri Perumahan ketika itu, dan saya dengan rakan-rakan saya, termasuklah Dr. Suntek, Saudara Wahab Aziz dan rakan-rakan lain, telah membuat satu plan lain daripada yang lain dengan boulevardnya dan juga dengan satu plan yang mendapat award diiktirafkan dari sudut susun atur Sibu Jaya. Dan Sibu Jaya menjadi model dalam pembangunan bandar di hari ini. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari menambah, perjalanan dari lapangan terbang Sibu ke Bandar Sibu akan menjadi lebih singkat apabila jalan Boulevard di Sibu Jaya dinaik taraf kepada jalan raya berkembar dan disambung kepada jalan yang menuju ke pusat bandar. Jaya kita Boulevard tu sekarang ini kita panjangkan dengan jalan baru. Dan jalan baru tu adalah dual carriageway. Dan akan bertemu dengan satu lagi jalan yang menuju ke Bandar Sibu, iaitu Jalan Kok Yin Kim. Jadi mana orang datang dari airport ya, siklah yang lilin lagi. Yang boleh guna Sibu Jaya, terus ke Jalan Kong Yin Kim. Hadir bersama isteri Premier Sarawak Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuan Kubujang, Timbalan Premier Sarawak Datuk Sri Profesor Dr. Sim Koo Hian, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah, Duta Khas Perdana Menteri ke Republik China Datuk Sri Tiong King Sing, Pemangku Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Sri Muhammad Abu Bakar Marzuki serta div-div kenamaan yang lain. Sementara itu, Premier Sarawak berkata kerajaan negeri sedang merangka pendekatan baru untuk mengatasi masalah banjir di Sibu. Katanya jika perkara ini dapat diatasi, Sibu berpotensi berubah menjadi seperti Bandaraya Amsterdam di Belanda yang dilengkapi dengan terusan dan menjadi daya tarikan pelancong. Kini tu kami lagi plan dengan Bukit Asik. Bukit Asik kesian nanggang. Air banyak sia. Dan Wang Sibu malah kena flood. Banjir. Tadi saya ada mesyuarat, kita nak mempunyai pendekatan baru untuk mengatasi banjir itu. I'm sure we can do it. Untuk membangunkan Sibu. Dan kalau ini berlaku, berjalan dengan baik,
Mungkin lah. Itu bukan janji, mungkin. Sibu macam Amsterdam dengan kanalnya. Kalaulah Sibu tu macam Amsterdam dengan kanalnya, banyaklah wang turis datang situ. Dalam pada itu, Premier Sarawak berkata Pusat Sukan Komuniti Azman Hashim akan menjadi platform untuk melahirkan atlet tempatan yang mampu menyinar bukan sahaja di Sarawak, malah hingga ke peringkat antarabangsa. Sudah tentu stadium ini akan menjadi kemudahan untuk kita melatih para atlet kita, para sukan kita, supaya mereka bukan saja jago Sibu Jaya, tetapi jago dunia seperti Pandela. Dan kita di Sarawak banyak juga potensi di dalam arena sukan ini. Dan saya yakin dengan kemudahan yang ada di Sibu Jaya ini, ia dapat menambah lagi para atlet kita yang boleh berlatih di Sibu Jaya dan akhirnya dengan coach yang baik boleh menjadi atlet peringkat dunia insya-Allah. Terdahulu, Datuk Seri Fatimah Abdullah dalam ucapannya mengucapkan terima kasih kepada Tan Sri Azman Hashim kerana membenarkan pusat sukan itu digunakan buat pertama kalinya untuk menganjurkan Sukan Olimpik khas Sarawak ke-6 yang akan berlangsung dari 1 hingga 3 Julai 2022. Katanya perasmian secara serentak sukan dan kompleks berkenaan amat bermakna kepada Sukan Olimpik khas Sarawak khasnya dan golongan orang kelainan upaya OKU AMNYA. Sehubungan itu, saya ingin menzahirkan seikhlas penghargaan dan rasa terharu kami di atas kesudian penyumbang utama pembinaan Community Sports Centre Sibu Jaya yang berbahagia Tan Sri Azman Hashim, Eksekutif Chairman NCOP Group Berhad, kerana bermurah hati untuk membenarkan penganjuran the 6th Special Olympics Sarawak State Games sebagai pengguna pertama kompleks sukan ini. Kita beri tepukan gemuruh. Sesungguhnya perasmian the 6th Special Olympics Sarawak State Games sempena perasmian Azman Hashim Community Sports Centre pada malam ini amat bermakna kepada Special Olympics Sarawak khasnya dan OKU AMNYA. Menjelas lanjut, Datuk Seri Fatimah yang juga pengerusi Sukan Olimpik khas Sarawak menambah seramai 360 atlet, 154 sukarelawan dan 106 jurulatih akan mengambil bahagian dalam tamasya sukan itu pada edisi kali ini. Dalam Special Olympics Sarawak edisi ke-6 ini, bilangan yang terlibat adalah seramai 360 atlet, 154 sukarelawan dan 106 jurulatih. Acara-acara sukan yang dipertandingkan dalam 2 hari bermula esok adalah acara renang, bowling, trek dan padang, bocce, bola sepak, badminton dan table tennis. Dalam perkembangan lain, beliau berkata Sarawak akan menghantar pasukan atlet para ke Kuala Lumpur pada 30 Oktober depan untuk menyertai sukan pada SUKMA yang dijadual berlangsung dari 2 hingga 6 November 2022. Untuk rekod, Sarawak merupakan juara bertahan kejohanan itu sebanyak 13 kali berturut-turut. Sementara itu, Tan Sri Azman Hashim dalam ucapan aluannya berkata, kumpulan NCOP mula membangunkan Sibu Jaya 27 tahun lepas bermula pada 1995. Katanya sehingga kini terdapat lebih daripada 6,000 rumah dibina dan diduduki serta lebih kurang 300 rumah kedai komersial beroperasi untuk memberi kemudahan dan perkhidmatan bukan sahaja untuk penduduk Sibu Jaya tetapi juga kepada mereka yang jauh dari kawasan pedalaman. As you are aware, the MCOP group started developing Sibu Jaya in 1995, 27 years ago. To date, there are more than 6,000 homes built and occupied, and approximately 300 commercial shophouses in operation to provide convenience and services
not only to Sibu Jaya residents, but also to those from further away, rural areas such as Kapit, Kanuwit, Selangau, Durin, and so forth. Throughout the years, support from the Sarawak state government has always been forthcoming, with so many amenities such as schools, police headquarters, hospital, bomba, public library, mosque, and many new roads and highways being built for the benefit of Sibu Jaya. Beliau juga gembira kerana dapat menunaikan janji menderma pusat sukan yang lengkap dengan pelbagai kemudahan sukan dalaman dan luaran bernilai 13.9 juta ringgit kepada penduduk di Sibu Jaya. Laporan seterusnya, Sarawak merupakan pemain penting dalam industri pembinaan kapal dan pembaikan kapal di Malaysia. Demikian menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin. Menurut beliau, kebanyakan limbungan dan aktiviti pembinaan kapal dominan di Sarawak yang mana daripada 100 limbungan yang sedang beroperasi di seluruh Malaysia, 59 limbungan terletak di Sarawak. Jelasnya, di Sarawak terdapat 5 limbungan di Kuching, 40 di Sibu, 1 di Bintulu, 12 di Miri dan 1 di Limbang. Semasa berucap menyempurnakan perasmian program taklimat cadangan perjanjian baru berhubung dengan Konvensyen Antarabangsa untuk Keselamatan di Laut SOLAS 1974 Akta Penghantaran Pedagang Keselamatan di Laut 2020 di Miri pada Khamis, beliau berkata ini menunjukkan bahawa sektor maritim di Sarawak telah memberi sumbangan yang besar kepada ekonomi Sarawak. Datuk Seri Lee menambah, taklimat itu amat penting supaya semua pemain industri dalam sektor perkapalan boleh bersedia dan belajar mengenai amalan terbaik ke arah mencapai matlamat SOLAS. Katanya, Pertubuhan Maritim Antarabangsa IMO, Skim Audit Negara Anggota IMSAS bermula sebagai skim sukarela pada tahun 2006 dan menjadi perjanjian wajib pada Januari 2016. Ia bertujuan menyediakan negara anggota yang diaudit dengan penilaian yang komprehensif dan objektif sejauh mana keberkesanannya mentadbir dan melaksanakan instrumen IMO mandatori yang diliputi oleh skim tersebut. Justru beliau menambah adalah penting untuk bersedia untuk melaksanakan dan menyusun strategi pentadbiran dengan mematuhi instrumen mandatori IMO. Di Kota Semarahan, Ahli Parlimennya Datuk Rubiah Wang turun padang memantau projek penyelenggaraan sistem saliran di beberapa kampung di Kota Semarahan pada Khamis. Antara kampung yang dipantau ialah Kampung Mang, Kampung Muara Tuang dan Kampung Pinang Hilir. Turut menyertai beliau Pegawai Daerah Semarahan Anwar Daan, pihak Jabatan Pengairan dan Saliran DID bahagian Kuching Semarahan. Menerusi pemantauan di Kampung Mang, penghulunya Othman Ryan ketika ditemui berasa bersyukur di atas pelaksanaan projek tersebut dan berharap dengan adanya sistem perparitan yang lebih baik, penduduk kampung dapat mengamalkan penjagaan kebersihan di kawasan rumah masing-masing. Dalam pada itu, semasa memantau di Kampung Muara Tuang pula, Ketua Kaum Awang Nasihin Awang Samah mengucapkan terima kasih kepada Datuk Rubiah Wang di atas keprihatinan beliau menyegerakan permintaan penduduk kampung untuk mendapatkan sistem perparitan yang lebih baik. Manakala di Kampung Pinang Hilir, Ketua Kaumnya Furkan Jamain berkata, penyelenggaraan tersebut penting memandangkan sistem perparitan sedia ada terlalu kecil dan tidak dapat menambung keperluan penduduk. Justru tambahnya dengan pelaksanaan projek tersebut, ia sedikit sebanyak membantu penduduk kampung menikmati kehidupan yang lebih selesa. Pada masa sama, Datuk Rubiah turut meminta pihak penyelenggaraan untuk bertindak dengan segera sekiranya terdapat apa-apa aduan yang diterima bagi mengelak daripada berlakunya saliran tersumbat dan sebagainya. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Mariam Zanariah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.